masuk chapter 7. Okey, chapter 7 tajuk dia Physical Optics. So dalam chapter ni kita ada 3 subtopik. Okey. So yang pertama kita akan tengok tentang Huygens Principle, yang kedua Constructive and Destructive Interference, dan yang ketiga Interference of Transmitted Light through double slit. Okey, yang first tu ni dia tak ada apa-apa calculation. Okey, yang 7.3 ni sahaja yang ada calculation lah. So pada hari ni kita akan settlekan 7.1 dan 7.2. Okey, kita tengok yang pertama 7.1. So kalau kita tengok LO dia ni, outcome dia adalah State Huygens Principle. Okay, State Huygens Principle. So Huygens Principle was first developed by a Dutch scientist. Dia nama dia Christian Huygens. Jadi itulah. Okay, dinamakan principle tu bersempena dengan nama dia lah. Okay, he used the concept of wavefront and developed a geometrical method to explain wave phenomena of light such as interference, reflection and diffraction. Okay, so basically Huygens Principle ni dia berkaitan dengan wavefront sebenarnya. Dia gunakan konsep wavefront. Okay, dan dia guna Huygens Principle ni untuk menerangkan benda ni, diffraction. Okay, dia akan gunakan Huygens Principle ni untuk terangkan macam mana diffraction boleh berlaku ataupun bukan macam mana diffraction boleh berlaku. Dia akan terangkan tentang macam mana pattern diffraction tu. Okay, diffraction tu apa nanti kita tengok. Okay, sebelum kita masuk kepada Huygens Principle, kita kena tengok dulu, kita kena tahu dulu what is wavefront. So wavefront is a surface where all points on the surface oscillate in phase. An example of a wavefront is the crash of water wave you see approaching the beach. Itulah. Okay, so wavefront ni adalah all point on the surface oscillate in phase. Dia adalah surface lah, permukaan. Selalunya permukaan air lah. Okay, contoh yang paling senang air. Okay. Tapi dia tak semestinya air. Okay, sebab nanti kita akan tengok benda ni. Okay, dia punya calculation apa semua bukan air pun. Okay, calculation kita semua berkaitan dengan light wave. Okay, tapi kalau kita nak tengok dengan mata kasar, kita boleh gunakan contoh air lah. Okay, senang untuk kita lihat. Okay, contohnya air. So wavefront tu adalah macam ombak tu. Okay, kalau kita dekat tepi pantai, kita nampak ombak approaching the beach. Okay, so kita akan nampak macam ada ni kan, ombak lah kan, tahu ombak. Kita nampak benda ni, crest ni. Okay, so itu benda-benda yang sepanjang, yang sama pattern dia tu. Okay, itulah dia punya, kita panggil wavefront. Okay, ataupun contoh lain, contoh yang mudah, kita nak tengok apabila kita baling batu ke dalam satu air lah, ke dalam air. Jadi apa yang kita nampak? Okay, kita akan nampak bila kita baling batu, kita akan nampak ripple of water. Dia akan spread out macam tu. Okay, so kalau kita baling batu kat tengah-tengah ni, lepas tu dia akan spread. Okay, dia akan ada gelombang lah. Okay, ataupun kita panggil ripple. Jadi benda ni yang dipanggil wavefront. Okay, so ini wavefront. So benda-benda ni adalah wavefront. So itu wavefront. Okay. So the direction of the propagation of wavefront is perpendicular to the wavefront. Okay, silap The direction of propagation of a wave. Wave sahaja, bukannya wavefront. Okay, potong front. Okay, the direction of propagation of a wave is perpendicular to the wavefront. Okay, contoh macam ni lah. Direction dia ke terus ni, so wavefront dia macam tu. So 90 degree. Alright. Kemudian kita tengok pula Huygens Principle. What is Huygens Principle? Kita dah kenal apa itu wavefront. Kita tengok what is Huygens Principle. So Huygens Principle states that every point on the wavefront can be considered as a source of secondary wavelet that spread out in forward direction at the speed of the wave.
The new wavefront is the surface that is tangential to all the secondary wavelet. Okay, jadi itulah dia Huygens principle. Every point on a wavefront can be considered as a source of secondary wavelet that spread out in the forward direction at the speed of the wave. So basically, Huygens principle ni bagi tahu apa? Okay, dia bagi tahu macam mana macam mana sesuatu wave tu boleh terhasil ataupun macam mana wavefront boleh terhasil. Okay, kalau kita tengok kita punya ni ripple of water ni, alright, kalau kita baling batu tu kan, kalau kita baling batu ke dalam air contoh, so bila kita baling kat sini, so ini adalah source ataupun punca wave akan terbentuk lah. Okay, wavefront yang pertama akan terbentuk. Okay, kemudian akan ada wavefront yang kedua. Baru ada wavefront ketiga. Macam mana yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu boleh terhasil? Benda tu boleh di-explain menggunakan Huygens principle. Dia kata every point on a wave front can be considered as a source of secondary wavelet. So maksudnya, okay, contohnya ini point pertama kan. Point pertama ni kita letak campak batu. Okay, so yang point batu tu jatuh itu adalah source untuk wavefront yang pertama. Okay, so dia akan menghasilkan wavefront yang pertama. Kemudian, apa yang Huygens principle kata? Okay, every point dekat atas wavefront ni. Dekat sini. Every point dekat wavefront ni dia adalah source of secondary wavelet. So maksudnya benda ni dia akan buat juga dia punya wave macam wavefront, tapi yang ni kita panggil wavelet sebab benda tu tak nampak. Okay, dia akan menghasilkan wave dia sendiri. Kemudian gabungan semua wave-wave ni dia akan menghasilkan wavefront yang baru. Itu yang kita nampak. Yang kita nampak yang kalau merah tu je. Yang kita nampak yang tu, merah ni. Ini satu, dua. Lepas tu wavefront yang baru ni pula, okay, dia ada point dia sendiri. Dia akan jadi source untuk wavefront yang baru. Okay, every point dekat ni dia akan membentuk wavelet dia sendiri. Okay, yang tu lebih kurang. Kemudian gabungan wavelet semua ni dia akan menghasilkan wavefront yang ketiga. Okay, dan proses ni berulang sampai kita nampak pattern ripple, water ripple. Okay, so itulah sebenarnya Huygens principle. Okay, boleh faham ke? Faham, Ustaz. Okay, so dari segi ni pula, ni penerangan dia lah. Tadi saya dah terangkan, tapi kita baca pula penerangan daripada modul ni, nota ni. Okay, so kita ada contoh je, dia bagi dua jenis wave lah. Satu plane wave, satu lagi circular wave. Okay, figure 7.1 shows the construction of a plane wavefront 2. Okay, dia kata construction of a plane wavefront nombor 2. So ini wavefront yang pertama, ini nombor 2. So macam mana nombor 2 wavefront nombor 2 yang terhasil? Points in the wavefront 1 are used as the source for the secondary wavelet. Okay, ini wavelet ni. Okay, the new wavefront 2 is the envelope of all these wavelet. So maksudnya semua wavelet ni dia bergabung. Okay, dan apa yang kita nampak adalah wavefront yang ni. Yang wavelet ni kita nampak. Okay, tapi benda tu ada, cuma kita tak nampak. Sebab apa? Sebab hasil dia adalah wavefront yang kedua. Itu sebab kita nampak. Bukan kita tak nampak. Benda tu wavefront yang kedua tu lah wavelet yang telah ditambah-tambah. Okay, sama juga macam figure 7.1b, cuma beza dia adalah ini circular. Okay, circular. Dia ada arc dia. Point in the wavefront AB are used as the source for the secondary wavelet. The new wavefront
the new wavefront CD is the envelope of all these wavelets. Sama lah. Cuma bentuk dia adalah tu. Okay. Kemudian, so itu konsep Huygens Principle. Dan konsep itu boleh digunakan untuk menerangkan diffraction pattern yang akan kita tengok ni. So, what is diffraction? Bahasa Melayu dia apa? Pembelauan. Ya, kurang macam itulah. Okay, so what is diffraction? Diffraction is the spreading of wave after going through a slit or the bending of wave around the obstacle. Okay, so itu dia. Diffraction, spreading of wave after going through a slit. Contohnya kita ada slit. Macam dalam gambar tu kan, kita ada slit. So, kita ada wave. Dia bergerak macam tu. Okay. Lepas tu dia jumpa slit. Slit tu lubang. Ni slit. Okay. Jadi apa pattern kita selepas dia going through a slit. So itu diffraction. Okay, spreading of wave. So dia akan spread. Tapi macam mana bentuk spreading dia? Boleh tu kalau kita buat eksperimen boleh nampaklah spreading dia macam mana kan. Kita boleh tahu. Kalau kita ada slit, kita akan nampak spreading yang jadi circular. Okay, daripada plane dia jadi circular wave. Tapi kenapa dia jadi circular? Kita boleh terangkan menggunakan Huygens Principle. Okay. So figure 7.2 shows the use of Huygens Principle to explain diffraction by a narrow slit. Each of the point in figure 7.2 acts as a secondary source of wavelet. Alright. So dekat slit tu ini, yang color biru ni, ini kita punya wavefront yang dekat slit. So every point dekat wavefront yang ini, yang ini bukan ini. Yang ini wavefront yang ini wavefront ni, color biru ni. Okay, every point dekat sini akan jadi the source of secondary wavelet. The tangent to the wavelet from point 2, 3 and 4 is a plane wavefront. So 2, 3, 4 yang ni. 2, 3 and 4. Okay, dia hasilkan yang ni dan yang ni. Okay, so hasil dia ni adalah plane. Yang ni. Ni plane. Okay, but at the edges, which is point 1 and 5, are the last point that produce wavelet. So ni yang okay, ni point 1, ni point 2, ni point 5. So yang last kali ni 1 dan 5 ni, okay, kita boleh cakap ini adalah titik yang terakhir. Okay, point yang terakhir that produce wavelet. Okay, jadi wavelet dia bentuk dia macam tu. Jadi kenapa ada curve di dekat hujung ni? Okay, kenapa curve? Sebab dia follow wavelet point nombor 1. Dekat 5 pun sama. Kenapa hujung ni curve? Sebab dia follow wavelet point nombor 5. Okay, so daripada situ, Huygens Principle suggests that in conforming to the curved shape of the wavelet near the edges, the new wavefront bends or diffract around the edges, which is applied to all kind of wave. Tu sebabnya kita dapat bentuk curve dekat ujung. Sebab apa curve dekat ujung? Sebab point yang hujung sekali di curve lah. Okay, dan kita follow wavelet yang terakhir, bentuk wavelet yang paling hujung sekali. Okay, so itu cara macam mana Huygens Principle explain. Right, explain kejadian diffraction ataupun diffraction pattern. Alright. Okay, contohnya kita buat latihan sikit. Okay, latihan dalam tutorial lah. Ni. Macam ni kan. Agak-agaknya macam mana dia punya what is the next? Macam mana bentuk dekat sini kan? So kita boleh gunakan Huygens Principle. Okay, so first kali kita akan buat kat sini.
Okay, so bila dia fasa turun ni wave gerak ke sana. So sampai ke obstacle, kita akan assume sini point yang every point will be the secondary wavelet. Jadi ni kita point ni dia akan menghasilkan wavelet yang macam tu. So point yang ni pula dia akan menghasilkan wavelet. Yang ni akan menghasilkan macam tu. Macam tu. Dan macam tu. Okay. Jadi apa yang berlaku? So dia akan menggabungkan semua wavelet. Jadi kita akan dapat wave yang ni paling hujung sekali. So dia akan jadi curve. Macam tu. So lebih kurang macam tu lah. Okay. Dekat hujung-hujung ni dia akan jadi curve. Dekat belah sini dia akan jadi line. Tapi kalau kita nak lukis, jangan lukis macam ni. Ini cara kita nak explain. Kalau kita nak lukis betul, kita akan lukis macam ni. Satu. Lepas tu kat lepas ni dia akan jadi satu. Okay. Kemudian kalau yang kedua yang ni macam tadi. Macam lebih kurang macam tadi. So bila sampai sini dia akan jadi source. So dia akan jadi satu. Okay. Dan akhir sekali, kalau lubang dia terlalu kecil, kita boleh assume yang bila sampai sini, dia punya point ada satu je. Okay, ada satu je contoh kan. Ada satu point. Jadi, kita punya wavefront yang baru adalah wave plate untuk point tersebut. Jadi, kita dapatlah dia punya pattern itu. Okay. Okay, so macam itulah cara macam mana kita nak lukis diffraction pattern. Okay. Ada soalan? Ya, tak ada? Ada soalan, kita teruskan dengan 7.2. Okay, 7.2 tajuk dia constructive and destructive interference. Okay, so what is interference? Interference is the effect produced by the superposition of wave from two coherent sources. Okay, so interference ni adalah effect. Okay, kesan. Macam mana kita nak tahu interference itu berlaku? Kita boleh nampak interference pattern. Benda yang kita panggil interference pattern. What is interference pattern? Interference pattern tu adalah apa tu, selang-seling, bright dark, bright dark. Kalau kita ambil dua cahaya, okay, kita superposekan dia. Superposition tu apa? Superposition tu adalah dua wave yang bertembung. Itu kita panggil superposition. Okay, bila dua wave bertembung, ada possibility untuk interference berlaku. Tapi tak semestinya berlaku. Tapi ada possibility. Dan dia ada syarat-syarat dia. Macam mana sesuatu interference itu boleh berlaku apabila dua wave superpose ataupun dua wave bertembung. Okay. Two wave sources are coherent if the phase difference between them is constant. Wave from coherent source have the same frequency and wavelength. So ini maksud coherent pula. So apa maksud coherent? Ingat, superposition of wave mesti berlaku bila dua coherent source. Okay, bukan, interference tu berlaku apabila source dia ataupun sumber dia adalah coherent. So coherent tu apa? Coherent tu adalah dua wave yang mempunyai phase difference yang constant. Okay, saya cakap ni. So coherent tu apa? Coherent tu maksudnya constant. Ini maksudnya dia ada constant.
constant phase difference. Kemudian wave tu mesti ada same frequency dan same wavelength. Okay, so 3 benda tu perlu diambil tahu. Apa itu coherent? Coherent tu maksudnya dua wave yang mempunyai constant phase difference, dua wave yang sama frekuensi, dua wave yang sama wavelength. Itu coherent. Kemudian kita tengok what is the condition for interference. Ingat, bila dua wave tu superpose bertembung, dia tak semestinya jadi interference. Jadi syarat-syarat. Syarat-syarat dia ialah dia ini. Okay, the wave sources must be coherent. Yang tadi lah coherent tu apa? Tengok ni. Kemudian amplitude mesti sama. Okay, are equal and or approximately equal. Dan distance between the two coherent sources should be as small as possible, like wavelength. Okay, so ada tiga lah. Tiga syarat ataupun tiga condition. Mesti coherent, amplitude sama, distance di antara dua source tu mestilah kecil. Okay, nanti saya akan terangkan. Yang coherent ni saya dah terangkan dah. Kenapa amplitude kena sama, kenapa dia punya distance kena kecil. Yang pertama sekali saya terangkan kenapa distance ni kena kecil lah. Sebab apa distance di antara dua source tu kecil? Sebab contoh. Okay, contoh benda tu, wave tu berlaku superpose. Okay, macam mana kalau kita ada dua source, kita ada source lah. Contoh lah source. Ini cahaya lah, cahaya. Contoh laser atau apa kan. Ini cahaya. So, cahaya ni dia akan create wave. So, ni wave yang pertama, lepas tu ni wave yang kedua. So, berlakunya superposition. So, ini superposition ni, masukkan superposition. Okay, apabila dua wave yang berbeza bertembung. Okay, berlakunya superposition. Tapi sekiranya jarak di antara dua ni besar. Satu kat sini, satu lagi kat sini. Kan? So, satu kat sini, satu lagi biru. Okay, so bila jauh, dia susah nak berlaku superposition. So ada jauh sangat jarak dia, jadi wave tu kena travel jauh. Dia travel jauh kat sini barulah jumpa kan. Dekat sini barulah jumpa. Contoh kat ujung barulah boleh jumpa. Jadi walaupun boleh berlaku, tetapi dia punya cahaya tu, intensity of light tu dah kurang lah. Okay, mungkin tak nampak pun interference. Okay, itu sebab yang pertama kenapa jarak dia mesti kecil. Okay, yang kedua, amplitude of the wave are equal. Okay, kenapa amplitude dia kena sama? Nanti saya terangkan as we go. Ni lah, kita baca ni ya. So, for light. Okay, so dalam syllabus ni kita cerita pasal light lah, bukannya ripple on water, bukan light. Interference of light. So for light, the interference is occurred when two light waves meet at a point. A bright or a dark region will be produced in accordance to the principle of superposition. Inilah dia. Okay, a bright or a dark region will be produced. Ini interference pattern. Okay, contoh dia. Ya, saya tunjuk. Contoh dia macam ni. Kita tengok contoh macam tu lah. Kita akan dapat cahaya yang selang-seli, terang gelap, terang gelap, terang gelap, bright dark, bright dark, bright dark. Okay, kemudian there are two types of interference, constructive dan destructive. So what is constructive? Constructive is defined as the reinforcement of amplitude of light wave that will produce a bright fringe. Jadi constructive tu adalah reinforcement of amplitude. Okay, kita ada wave mestilah ada amplitude. Okay, so bila amplitude wave 1 dan wave 2 bergabung, dia akan
dia akan jadi banyak. Okey, dia akan jadi banyak. Contoh kat saya ada. Okey. Contoh saya ada wave yang pertama macam ni. Ini lah saya tunjukkan ni. Contoh ni. Gambar ni. So sampai kat ujung ni kan. Ni wave yang pertama. Ni wave yang kedua. Okey. So yang pertama macam tu. Lepas tu dia bertemu dengan yang macam tu juga. Jadi yang ni tambah dengan yang tu. Okay, dia akan jadi besar lah. So kalau ni amplitude yang E. Yang ni pun A. Okey. Jadi dia punya hasilnya akan jadi 2A. So intensity dia tinggi lah. Maksudnya kita akan dapat hasil dia benda yang cerah. Okey, bright. Yang ini dikatakan konstruktif. Destruktif tu pula macam mana? Destruktif yang ni. Destructive interference is defined as a total cancellation of amplitude. Okay, total cancellation that will produce a dark fringe. Okay, contoh dia yang macam ni. Ni satu macam tu, satu lagi macam ni. Jadi bila satu macam tu tambah dengan yang macam ni, so hasil dia akan jadi flat. Flat ni maksudnya apa? Amplitude dia kosong lah. Tak ada amplitude. Tak ada displacement. Jadi hasilnya bila tak ada dark, dia akan jadi gelap. Ini positif, negatif, tambah jadi kosong. Kosong, dark. So itu pentingnya amplitude dia sama. So kalau ini A, ini A, so A tolak A dia akan jadi kosong. Okay, kalau yang ni, kalau kita tengok syarat yang kedua untuk interference adalah amplitude dia mesti sama, equal. Sekiranya kita punya amplitude kita tak sama, jadi satu A, satu lagi kecil je, 1/2 A. So hasil dia nanti dia tak akan dapat total cancellation. Okay, yang kita dapat hanyalah 1/2 A. Jadi bila tidak berlakunya no total cancellation, maksudnya kita tak akan dapat benda yang gelap. Okay, kita tak dapat gelap. Total cancellation tu maksudnya kita akan dapat hasil yang gelap, betul-betul gelap lah. Sebab tak ada apa-apa langsung intensity kan, tak ada amplitude langsung, jadi dia akan gelap. Jadi kalau ada ada nilai dia, bukannya kosong, jadi total cancellation tak berlaku, maka tak adalah alternating bright dark macam ni. Okay, macam ni tak dapat lah. Okay, kita akan dapat semua cerah lah. Okay, jadi macam itulah ceritanya. Okay, dia punya apa tu interference lah, syarat-syarat interference. Yang pertama, source kena coherent. Yang kedua, amplitude kena sama. Dan yang ketiga, jarak di antara dua source mesti kecil, mesti dekat. Okey. Kemudian kita tengok pula. Figure 7.3 shows interference between wave from two coherent sources S1 and S2 that emit wave of wavelength lambda. Okay, constructive interference occurs on point X, destructive on point Y. Okay, jadi ini konstruktif. Yang ini jadi destruktif. Saya dah beritahu dah kenapa sebab ni okay, bawah-bawah amplitude dia negatif, so dia akan jadi negatif 2A. Dia akan tambah. Okay, yang ni pula satu positif, satu negatif. So total dia akan jadi kosong, tak ada amplitude. Itu yang dikatakan destruktif. Okay. There are conditions that need to be met before the constructive and destructive interference to occur. And this condition can be seen in terms of path different and phase different. Okay. Tadi syarat interference ini syarat konstruktif dengan destruktif pula.
Okay, konstruktif dengan destruktif dia tak boleh suka-suka terjadi macam tu. Dia ada syarat dia. Syarat dia apa? Nanti kita tengok. So path different tu apa? Path different is the difference in distance. A difference in distance of two waves from each source to a particular point. It is measured in terms of wavelength lambda. Okay, so path different kita measure menggunakan lambda. Phase different is a difference in phase. Okay, it is measured in radian. So phase different kita measure dengan radian. Okay, figure 7.4a shows two waves from source S1 and S2 that create constructive interference on point X. And figure 7.4b shows two waves from source S1 and S2 that create destructive interference on point Y. Jadi kita ada dua wave tadi. Di wave yang ni S1 dan juga S2. Okay, kita letakkan atas bawah macam ni. Okay, kita ambil, kita letakkan. So apa kita nak observe? Apa beza dia? Okay. So kalau kita tengok dekat sini, daripada S1 ke point X, dia menghasilkan 1, 2, 3, 4 lambda of wave. Okay, manakala daripada source yang kedua, dia menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia ada 5 lambda. Okay, daripada S1 ke X, jarak dia 4 lambda. Daripada S2 ke X, jarak dia 5 lambda. Okay, jadi path difference of these two waves is equal to lambda. Okay, path difference dia, perbezaan path dia, okay, adalah lambda. So daripada situ, kita boleh tahu, okay, generally for constructive interference to occur, the path difference must be multiple of lambda. Jadi inilah syarat yang pertama. Bukan syarat pertama. Syarat lah. Syarat untuk berlakunya konstruktif, iaitu dia punya path difference mesti multiple of lambda. Apa yang dimaksudkan dengan multiple of lambda? Maksudnya dia punya perbezaan tu mestilah 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda. Yang itu dikata multiple ataupun general equation dia. Okay, delta L ataupun path difference is equal to M lambda. Okay, untuk destruktif pula, kita tengok beza dia. So yang ni 1, 2, 3, setengah. So ini adalah silap 3, 1/2 lambda. Dan daripada source yang kedua, 1, 2, 3. So ni 3 lambda. Jadi path difference di antara dua ni adalah setengah lambda. Jadi secara generalnya, for destructive interference to occur, the path difference must be multiple of half lambda. Jadi dia punya perbezaan dia, okay, dia punya path difference mestilah setengah lambda, 1/2, 2/2, 3/2 dan seterusnya. Ataupun general formula dia macam ni. Okay, M plus half lambda. So itu dari segi path difference. Kita boleh juga kira ataupun tengok dari segi phase difference, di mana 1 lambda bersamaan dengan 2 pi. 2 pi radian. Okay, 1 lambda kita tahu 1 lambda adalah one complete oscillation. Okay, so one complete oscillation bersamaan dengan 2 pi. Okay, ataupun 360 degree. Okay, 2 pi lah. Okay, jadi for a path difference of lambda, 2 lambda, 3 lambda, the corresponding phase difference is 2 pi, 4 pi and 6 pi. Hence, daripada situ kita boleh nampak pattern ni kat situ. For constructive interference to occur, the phase difference must be the multiple of 2 pi. Okay, so dia mesti kali 2. Maksudnya 2, 4, okay, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi. So dia kena even number. Ataupun general formula dia macam ni. Okay. Dan untuk destruktif pula, kalau kita nak tengok daripada phase difference,
Kita tahu half lambda is equivalent to pi radian. So, path difference half lambda, 1 half lambda, 2 half lambda. Corresponding phase difference adalah pi, 3 pi and 5 pi. Jadi daripada situ kita boleh tahu yang for destructive interference to occur, the phase difference must be odd number. 1 pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi. Okay, dan kita punya general formula adalah seperti yang tertera. Okay. Jadi kita tengok, kalau kita tengok dalam ni, contoh ni S1 ni, S2 kan. Jadi kita boleh tengok lah, kita boleh nampak lah. Okay, so bila kita ada dua source coherent, okay, jarak dia tak jauh, dia punya lambda semua sama, dia punya amplitude semua sama, so kita akan nampak pattern macam ni. Okay, so figure 7.5 shows an interference pattern for two coherent sources in phase. Okay, alternating bright and dark fringes are observed on the screen. The table shows path different and phase different for each of the fringes. Okay, so kita boleh tengok lah sini ya. Okay, kalau yang dark bright ni, okay, kalau yang bright, ingat dia punya phase different ni, phase different. Ni path difference. Okay, kalau phase different dia mesti 2, 4 dan sebagainya. So kalau bright nak bright, 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 bright. Semua even number. Kalau dark pula, dark, 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 dark. 3, 1, 1, 3. Macam tu. Okay. Dan untuk phase different ataupun path different dia, kalau dark setengah lambda, kalau bright lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda dan sebagainya lah. So boleh tengok situ. Okay, important notes. First dark fringe bersamaan dengan zeroth order minimum, manakala first bright fringe is equal to first order maximum. Okay, kalau kita tengok order dan dark fringe, number of dark fringe dengan order tu dia tak sama. First dark fringe adalah zeroth order. So maksudnya second dark fringe adalah first order minimum. Itu nanti kita akan tengok dalam 7.3 bila kita masuk part calculation tu nanti, kita akan tengok macam mana benda ni penting, okay, untuk kita selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan benda ni lah. Okay, so rasanya itu saja untuk hari ini.